Hello semua, dalam video ini kita akan membincang soalan tentang topik set. Okey, so kita tengok soalan pertama. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan set kosong? Okey, yang keywords kat sini adalah set kosong. Masih ingat tak apa maksud set kosong? Okey, set kosong tu maksudnya set tu tak ada sebarang unsur di dalamnya. Okey, so bila kita tulis simbol dia adalah tanda tanda set. Okey, dan dia tak ada sebarang unsur di dalamnya. Atau kita juga boleh tulis dengan simbol ini. Okey, kedua-dua simbol ini mewakili set kosong. Okey, so kita kena tengok A, B, C, D yang mana satu tak ada unsur di dalamnya. Okey, contohnya untuk K, K adalah faktor perdana bagi 57. Okey, L juga merupakan faktor, okey? Tapi yang ini bukan faktor perdana, dia adalah faktor genap. Okey, tak kira macam mana pun sebab mereka adalah faktor 57. So kita cari dulu, okey, faktor bagi 57. Masih ingat tak apa maksudnya faktor? Okey, so kalau kita cakap faktor, kita nak cari 57 ini sebenarnya terdiri daripada nombor apa? So kita tahu 57 ini sebenarnya terdiri daripada 1 darab dengan 57. Betul tak? Okey, kamu boleh tekan kalkulator. Okey, 1 memang boleh lah 1 darab dengan 57. Kalau kamu nak cepat kan? Okey, kalau kamu rasa sifil tu tak berapa mahir, okey, kamu boleh guna kalkulator. Okey, 57 boleh tak bahagi dengan 2? Okey, kalau bahagi, kamu dapat titik perpuluhan. So, maksudnya 2 bukan faktor bagi 57. Dan kalau kamu kira-kira, okey, kamu tahu 3 kalau darab dengan 19. Okey, bila kamu tekan kalkulator, kamu just tekan sajalah 57 bahagi dengan 3. So, kamu akan dapat, okey, 19. Tepat kan? So, dia boleh dibahagi dengan 3. Okey, dibahagi dengan tepat. So, dapat 19. So, kita tahulah, oh, faktor bagi 57 ada 1, 57, 3 dengan 19. Keempat-empat nombor ini merupakan faktor. Okey, so sekarang kita nak tengok, okey, untuk yang K kan, okey, kita tuliskan. Okey, untuk K. Okey, di sini dia cakap K merupakan apa? Faktor perdana. Faktor kamu dah dapat dah. Okey, so perdana tu apa? Nombor perdana. Dalam faktor ini yang mana satu merupakan nombor perdana? Okey, so kita tahu 3 dengan 19. Betul tak? Okey, so kita dapatlah kedua-dua jawapan ni. Okey, K tu ada unsur 3 dengan 19. Okey, so di sini maksudnya yang K ni dia bukan set kosong sebab di dalam unsur dia ada 3 dengan 19. Okey, so kita tengok B pula, yang L. L tu macam mana? Okey, sebab faktor kita dah dapat dah kan? So sekarang soalan dia nak apa? Faktor genap. So maksudnya dalam keempat-empat faktor ini yang mana satu merupakan nombor genap? Tengok pun dah tahu dah, tak ada kan? Sebab 1, 3, 19 dengan 57 semua tu merupakan nombor ganjil. Jadi tak ada sebarang unsur di dalamnya. So jawapan adalah B boy. Okey, di sini sangat cepat kita dah tahu oh jawapan adalah B. Okey, so kita boleh check tengok soalan jawapan C dengan D. Okey, untuk C dengan D, M dengan N ni juga merupakan gandaan 57 kan? So masih ingat tak apa maksud gandaan 57? Gandaan tu kamu just hafal sifil sahaja. Okey, 1 darab dengan 57. Okey, so kita dapat 57. Betul tak? So 2 darab dengan 57, 114. Lepas tu 3 darab dengan 57, inilah maksud gandaan. So kamu dapat 171. Guna kalkulator, kamu dah boleh dapat. Lepas tu darab lagi dengan 4, 57 darab dengan 4, kamu dapat 228 dan sebagainya. Okey, so jadi kita tengok untuk M ni. M dia cakap M merupakan gandaan 57 yang kurang daripada. Okey, di sini dia cakap kurang daripada 114. Maksudnya M ini apakah unsur dia?
Okey, semua ini yang tadi selistau ni semua merupakan gandaan. Tapi M ni dia kurang daripada 114. Maksudnya 57. Betul tak? So jadi maksudnya M ini sebenarnya dia ada lagi unsur di dalamnya. So M ini bukan jawapan kita. Okey? Dan sama jugalah kalau kurang daripada 228, okey, N ini okey, kalau saya senaraikan unsur dia ada 3 unsur, betul tak? 57, 114 dengan 171. Sebab dia kurang daripada 228, so 228 ini tak termasuk. Okey, dan sebab dia ada unsur di dalamnya, dia bukan set kosong. So ini bukan jawapan lah. Senang saja kan? Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Diberi set P, okey, adalah faktor bagi 42. Okey, dan set Q adalah faktor bagi 78. Okey, so di sini dia ada dua peristiwa. P adalah faktor bagi 42. Q adalah faktor bagi 78. Okey, ialah set sama. Okey, sebenarnya untuk soalan ni, okey, kalau kamu tengok kan, kita dah tahu soalan ini ada masalah. Okey, sebab mengapa di sini dia guna perkataan set sama. Okey, kalau kita tengok, okey, apa kalau kita tengok di sini kita dah tahu. Okey, tak buat pun kita dah tahu soalan ni tak betul. Okey, sebab mengapa? Bila kita cakap set sama, apakah maksud set sama? Set sama tu maksud, okey, untuk set P dengan, kalau saya cakap set P dengan set Q ni adalah set sama. Setiap unsur yang wujud di dalam P dengan Q, mereka mesti adalah sama. Tapi di sini kita lihat pun dah tahu, okey? Okey, kalau kamu kita nak senaraikanlah, okey, untuk yang faktor 42 ni macam mana? Okey, kita boleh buat di tepi kan 42. Okey, kita boleh list down lah, tak apa, kita list down. Okey, kita tahu 1 darab dengan 42, betul tak? Ha, so 1 dan 42 merupakan faktor. Dan kamu boleh guna kalkulator, 42 bahagi dengan 2. Okey, so kamu dapat, dia boleh bahagi dengan tepat. So kamu dapat 2 darab dengan 21. Lepas tu, 3 boleh darab dengan apa? 3 boleh darab dengan 21. Kan? Okey? Okey, sorry. 3 boleh darab dengan, okey, bukan 21, 14. Sorry. Okey, 14. Lepas tu 42. Tekan kalkulator lah. Bahagi 4. Oh, tak boleh sebab ada titik perpuluhan. Bahagi 5 tak boleh. Bahagi 6. Oh, kamu dapat 6 darab dengan 7. Okey, dengan cara macam ni kan, kamu boleh lihat bila kamu list now, senaraikan macam ni, kamu akan dapat, okey, nilai di sebelah kiri ni semakin besar, tapi di sebelah kanan dia semakin menurun kan. Okey, so dia akan tumpu di 6 dan 7 dan kamu dah tahu, oh 6 dan 7 dah tak ada nilai yang lain dah. So, jadi inilah merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam 42. Okey, macam mana pula dengan 78? Okey, kita list down lah. 78 ada 1 darab dengan 78. Okey, guna kalkulator 2 darab dengan 39. Okey, guna kalkulator 3 juga boleh darab dengan 26. Lepas tu 4 tak boleh. Lepas tu 6 kan? Okey, 6 dengan 13. Lepas tu kamu try, tak ada dah. So memang semua 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39 dan 78 ni merupakan faktor bagi 78. So kalau kamu bandinglah kedua-dua unsur yang terdapat di P dengan Q ni. Okay, so memang dia bukan set yang sama. Sebab mengapa? Nah, tengok kita dah tahu. Di sini dia ada unsur 42, tapi di sebelah kanan yang Q ni tak ada langsung 42 yang wujud. Okay, untuk Q wujudnya 78, tapi di P tak wujud pun. So mereka bukanlah set yang sama. So yang belakang tu soalan dia tanya tu, tak perlu tengoklah, dah tahu dah jawab soalan tu salah. Okay, so tapi walaupun soalan salah, kita kena faham jugalah mengapa kita cakap dia salah.
Okay, so sekarang kita tengok soalan ketiga. Okay, soalan ketiga dia nak apa? Diberi set L, okay. Okay, di sini kita tahu dia bagi kita apa? Satu range kan, 8 hingga 20. Okay, 8 tu termasuk, nampak tak? Yang di simbol macam ni. 8 termasuk, 20 termasuk. So maksudnya, X itu adalah di antara, okay, dia adalah start dari 8 hingga 20. Okay, dan diberi X ini merupakan gandaan 3. Okay, sebelum kamu nak cari jawapan, okay, sebelum kita cari jawapan, kita kena list down dulu. Okay, so L tu senaraikan semualah. Okay, bila kita cakap gandaan 3, maksudnya kita kena hafal sifil 3. Betul tak? Tapi ingat, kalau saya hafal sifil 3, 1 darab 3 tu 3. 3 tu tak masuk lagi dalam lingkungan X ini. Betul tak? Okay, sebab X ni dari 8 hingga 20. So 3 bukan, 3 darab 2, 6 bukan. Tapi 3 darab 3, kita dapat 9. Nampak tak? Okay, so dalam unsur L ni, okay, dalam L ni ada unsur 9. Lepas tu darab lagi. 4 darab 3 dapat 12. Okay, kalau untuk pelajar yang cepat, okay, dia dah tahu dah. Kalau dia dapat 9, lepas tu kamu tambah 3 saja. Okay, 9 tambah 3 dapat 12. Tambah 3 dapat 15. Tambah 3 dapat 18. Lepas tu tambah 3 lagi kita dapat 21. Dan kalau 21 dan lebih, okay, lebih daripada range itu dah. Range X inilah. So, kita stop di 18 sahaja. Okay, so sekarang, apakah kehendak soalan kita ni? Okay, so bila kita jawab soalan, kena betul-betul tengok dengan betul-betul. Apakah kehendak soalan? Okay, kalau pelajar tak faham apa yang dimaksudkan dengan okay, N, L ini, kamu tak boleh jawab dah. Okay, so ingat kalau untuk siapa yang dah lupa, sila okay, buat nota di tepi. Okay, N ini adalah bermaksud apa? Okay, sebenarnya dalam bahasa English tu kita cakap number of elements in set L. Okay, number of elements. Okay, N ini bermaksud bilangan. Bilangan apa? Bilangan unsur. Okay, siapa yang dah lupa, sila buat nota di tepi. Ingat sebab banyak soalan yang akan wujud. Okay, N ini dia akan tanya macam ni lah. Kalau siapa yang tak tahu macam mana nak baca simbol ini, memang kamu tak boleh buat lah. Bilangan apa? Bilangan unsur. Dalam apa? Dalam set L. So L tadi kamu dah senaraikan semua unsur dia. Berapakah bilangan unsur yang kita dapat? 1, 2, 3, 4. So jawapan dia 4. Okay? So jawapan dia A lah. So tak kira macam mana pun, kamu kena senaraikan dulu. Barulah kamu boleh jawab soalan macam ni. Okay? So seterusnya kita tengok soalan 4. Diberi X, okay, yang ni set semester lah. Okay, dia diberi X kita adalah dari 20 hingga 40. Lepas tu dia beritahu kita set S ini, X ialah nombor genap. Okay, yang nombor genap ini wujud di antara dari 20 hingga 40. Okay, so tak apa. Kita kena tahu dululah. Okay, kita kena list down dulu. So S ini sebab nombor genap kan? Okay, nombor genap. So nombor genap tu kita ada apa? Dari 20 hingga 40. So kita tahu 20 tu termasuk 20 termasuk sebab 20 tu ada nombor genap. So 20, 22, lepas tu lagi 24, 26 kan? So 28. Lepas tu kita seterusnya dengan 30, 32. Okay, 3 apa? 34, 36, lepas tu 38. Okay, dan akhirnya jangan lupa ada 40 lagi ya. 40 lagi. So ini adalah S. Okay, ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam S. Semuanya merupakan nombor genap. Okay, so sekarang apakah kehendak soalan kita ni? Okay, so di sini soalannya, masih ingat tak? N tu bermaksud apa? N ni bermaksud bilangan unsur. Tapi kena berhati-hati dengan soalan dia. Sekarang dia nak set apa?
Kebanyakan pelajar dia nampak saja, oh saya dah senaraikan S. So saya dah dapat jawapan. Tapi nampak tak di tepi S itu ada koma. Kita baca, bila kita baca S prime. So apakah maksud S prime itu? Okey, kalau siapa yang lupa, tulislah kat tepi. Ingat mesti ingat. Yang koma itu sebenarnya bermaksud pelengkap. Okay, so selalu suka cakap kalau pelengkap tu maksud selain daripada. Maksud dia macam ni, selain daripada S. Okay, so bila kita tahu, okay, kalau soalan dia nak cari S apa? Prime. Okay, so selain daripada S tu semua tu jawapan di S prime lah. So apa? 20, okay, lepas tu 21, okay, 21, 23, okay. 25, 27, 29. Betul tak? So seterusnya 30 dah ada. Next 31. Lepas tu 33, 35. Okay. 37 dan 39. 40 dah ada di tempat yang genap. Kan? So sekarang dia nak bilangan unsur. Okay. So bilangan unsur just kira sajalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so jawapan dia adalah D donkey. Okay, itu je kan? Senang. Okay, so mungkin untuk setengah pelajar dia rasa cara ni macam lambatnya kena senaraikan semua. Tapi memang kalau kamu senaraikan, kamu kira macam ni memang akan betul lah jawapan. Okay, tapi untuk pelajar kalau dia boleh cepat, dia nak cepat, boleh juga. Okay, so sekarang senang saja kamu buat macam mana. Okay, sebab kita tahu set semester kita macam mana. Okay, saya nak terangkan cara yang cepat. Cara yang satu cara lagi. Contohnya kita dah tahu, okay, set semester adalah dari 20 hingga 40. So kamu kena tahu dulu, okay, nombor yang terdapat di sini 20 hingga 40 tu kita ada berapa nombor. Okay, kebanyakan pelajar dia akan salah di sini tau. Sebab mengapa dia ambil 40 tolak dengan 20. So dia dapat apa? 20 sahaja. Dia ingat hanya 20 saja. Kalau kita kira macam ni akan salah. Okay, dari 20 hingga 40, kalau kamu nak tolak, ingat kamu kena tambah satu lagi. So sepatutnya kita ada 21 nombor. Okay, sebab mengapa? Bila kita kira kan dari 40 hingga 20, bila kita kira, kita start dari 21, 22 macam tu. Okay, so kamu akan dapat 20 lah. Tapi jangan lupa, sepatutnya 20 ini juga termasuk. Okay, kalau kamu hanya kira 21, 22, 23 sampai 40, memang hanya ada 20 nombor sahaja. Kebanyakan pelajar akan tertinggal satu nombor, iaitu 20. Okey, kalau tak percaya, kamu kira dengan tangan. Start dari 20, 21 macam ni. Kira sampai 40, memang dia ada 21 nombor. Lepas tu, sebab di S, kamu kira-kira, oh sini ada 11 nombor. Kan? 11 unsur. So, kalau saya nak cari unsur yang bukan S, so kita ambil 21, tolak dengan 11. So, kamu akan dapat juga jawapan di donkey. Ini cara yang cepat. Okay, tapi kalau kamu rasa macam confused, jangan guna cara ni lah. Kamu just list down sahaja. Okay, senaraikan supaya lebih selamat. Okay, so sekarang kita tengok soalan kelima. Diberi bahawa M, dia di sini dah bagi kita dah. Okay, sepatutnya kita buat sampai sekarang sepatutnya boleh cepat dah kan? Kita dah tahu dia adalah gandaan apa? Gandaan 3, okay? Dan dia mesti di antara 20, dari 20 hingga 30. So kalau kamu kira-kira, okay, kamu boleh just guna kalkulator lah. Okay, 20 bahagi 3 boleh tak? Tak boleh sebab dia tak boleh bahagi tepat. Kamu akan dapat titik perpuluhan. So seterusnya 21 boleh bahagi 3 tak? Kalau boleh maksudnya ini adalah gandaan 3. So sebab mengapa? 3 darab 7 kita dapat 21. Okay, so M ini, okay, sorry. Okay, kita boleh buat macam ni lah kan. Okay, M, okay, list down lah. 21. Kalau kamu tahu first
adalah 21. Yang next tu senang sajalah. Kita tambah 3 sahaja. Okey, sebab 7 darab 3 kamu dapat 21 kan? 8 darab 3 kamu dapat 24. Sama juga kamu akan perasan tambah 3 dapat 24, tambah 3 lagi dapat 27, seterusnya tambah 3 kita dapat 30 dan memang 30 tu termasuk juga. Okey, sebab mengapa? Sebab 30, okey, kalau kamu tengok simbol kat sini, memang sama dengan 30. 30 termasuk juga. Okey, so sekarang soalan tu nak apa? Okey, NM. Jangan baca macam tu. So kita kena tukar jadi bahasa Melayu. Dari bahasa matematik, dari simbol matematik ni, kita nak translate jadi bahasa Melayu. Iaitu bilangan unsur bagi set M. So di set M ini kita ada unsur apa? 1, 2, 3, 4. So kita ada 4. So jawapan adalah D, donkey. Sangat senang sahaja, betul tak? So seterusnya kita tengok lagi soalan ke-6. Okey, yang ni tak susahlah. Diberi bahawa set K dan set L, okey, semua unsur telah diberi. Lepas tu dia nak kita senaraikan, okey? Semua unsur bagi, ini adalah kehendak soalan kita. Dia nak kamu senaraikan set apa? K. Yang ni simbol apa? Masih ingat tak? Yang ni simbol, N ni panggil apa? Bersilang, persilangan. K bersilang dengan L. So kalau kita nampak saja bersilang, okay, siapa yang lupa tu please take note. Bersilang. N tu bermaksud bersilang. Persilangan lah kan? Okay, so bila kita cakap bersilang, okay, dalam set kita kan, okay, kalau kita lukis gambar Raja Van, okay, ini adalah K, ini adalah L. Tempat yang dia bersilang tu kat mana? Di sini. So, apakah maksud dia bila kita cakap K tu bersilang dengan L? Maksudnya, unsur itu wujud di K dan sama juga dia wujud di L. Okey, maksudnya unsur-unsur tu berulang. Okey, kamu boleh dapat cari di K dan sama juga boleh dapat cari di L. So, apakah unsur dia? Sini kamu boleh dapat 4, kita ada 6. So, hanya 2 sahaja. So, apakah jawapan kita? Senanglah. Okey, kalau dalam soalan subjektif, kamu kena senaraikan kan? Okey, so set kita K bersilang dengan L, dapat jawapan. Jangan terus tulis macam ni sahaja. Sebab set kita mesti tulis dalam tata tanda set. Ingat, so jawapan kita ada 4 dengan 6. So jawapan adalah A, apple. Senang saja kan? So macam mana pula? Okay, so untuk soalan ni, macam mana pula kalau soalan tu tanya K union L? Yang U ni bermaksud union. Okay, dalam bahasa Melayu kita panggil kesatuan. Okay, so selalu suka cakap kan, kesatuan. Dia perkataan itu berdasar daripada satu. Kan, kesatuan, satu. Maksudnya apa yang dia nak tu? Dia nak kamu satukan K dengan L. Jadi satu set. Okey? Sini ada K satu set, L satu set. Tapi bila kita nak kesatuan, kita nak satukan kedua-dua set ini jadi satu. So maksudnya semua yang wujud, okey, asalkan dia wujud saja, dia merupakan unsur bagi K union L. Contohnya di sini, kalau saya nak senaraikan, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, semua tu merupakan unsur bagi K unit L. Okay, so kena berhati-hati dengan simbol yang diberi itu. Okay, so seterusnya kita tengok soalan ke-7. Okay, diberi bahawa Z, okay, dalam unsur Z tu ada A dengan B. Cari semua subset. Yang ini penting, subset. Keywords dia sebenarnya adalah subset. So apakah maksud subset? So ingatlah subset tu, okey, contohnya lah, sebagai satu contoh. Contohnya dalam Z ini, kita ada unsur A, lepas tu kita ada unsur B. Kita ada 2 unsur, betul tak? So kalau saya nak subset, okey, apa maksud subset? Subset tu maksud kalau saya ada satu set, subset tu dia mesti wujud di dalam set tersebut.
Okay, contohnya saya cakap ini A, ini adalah B. So saya boleh cakap B adalah subset bagi A. Okay, sebab dia terdapat di dalam. B itu terdapat di dalam. So untuk set Z ini, boleh tak kita senaraikan semua subset? Okay, macam mana dia subset ni akan wujud? Okay, so kita kena faham lah. Okay, dia mesti wujud di dalam Z sahaja. Okay, so kita tengok one by one. Okay, so mungkin soal subset dia mungkin dia hanya dalam subset tu hanya terdapat A sahaja. So, nah, nampak tak? Dia hanya ada subset tu hanya ada unsur A. Semua ni betul lah, memang ada unsur A saja. So, mungkin dia bulatan tu saya buat macam ni, set tu saya buat macam ni. Ini adalah subset. Betul tak? Okay, so mungkin juga okay, subset kita dia bukan sahaja dia bukan di A. Tapi dia di mana? Subset dia adalah B. Boleh tak? Boleh. So tengok, nah semua jawapan okay adalah ada A dengan B kan? Okay? So hanya unsur B sahaja. Yang ni betul lah. So semua pun ada. Lepas tu boleh juga kalau subset tu dia muncul macam ni. A dengan B. Kan bulatan biru ini merupakan subset bagi Z, betul tak? Okey, dalam subset ini, okey, dalam bulatan biru ini kita panggil subset lah. So ada wujud unsur apa? Ada A dengan B. Obviously, okey, di sini A tak ada jawapan, B tak ada jawapan AB. Nah, nampak tak? Nah, sini ada AB, AB. Okey? Seterusnya, okey, kalau kamu lihatlah, okey, AB dengan BA sebenarnya sama saja. Tak perlu ulang. So kita dah tahu jawapan adalah D. Okey? Dan saya nak ingatkan semua, kebanyakan pelajar bila dia nak senaraikan subset, kebanyakan pelajar akan lupa benda set kosong ni. Okey, saya nak tunjuk untuk kamu semua faham apa maksud set kosong. Kalaulah subset dia wujud di sini. Okey, yang biru tu merupakan subset, subset. Okey, bulatan biru ni adalah subset bagi Z. Okey, so subset ini, di dalam subset ini ada tak unsur? Dia tak ada unsur. So saya boleh cakap sebenarnya kalau tak ada unsur dia merupakan set kosong. Okey, kalau set kosong kita boleh guna tata tanda set. Di dalam tata tanda set tu dia tak ada sebarang unsur. So ini merupakan jawapan juga. Okey, kebanyakan pelajar bila soalan tu panggil senaraikan semua subset yang wujud dalam Z. Kebanyakan pelajar dia akan senaraikan A, dia akan senaraikan B, dia akan senaraikan AB, tapi dia lupa pula set kosong. Okey, ingat nah, semua set tu, okey, subset dia mesti ada set kosong. Ingat macam tu. Okey, so jawapan di sini adalah D donkey. Senang saja kan? Seterusnya kita tengok soalan B pula. Soalan 8, sorry. Yang ni soalan last sekali dah. Okey, senang saja, tak susah soalan ni. Raja di bawah menunjukkan set A dan set B. Dengan keadaan set semester A union B. Ini dia bagi kita kan, A union B. Okey, so semua ni adalah set semester lah, A dengan B ni. Okey, so apakah kehendak soalan kita sekarang? Dia nak tentukan hubungan antara set A dengan set B. Obviously, tengok di sini kita dah tahu. B terdapat di dalam A. So, kita boleh cakap apakah hubungan mereka B dengan A? B merupakan subset bagi A. So, ada jawapan tak? Jawapan dia B pun. Okay, so itu sahaja untuk topik 2. Okay, hopefully kamu semua akan belajar sesuatu. Okay, thank you.